Antara mana mic dia? Ada? Bismillah. لا هرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام شاونم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولا حول ولا قوة بسم الله الرحمن الرحيم قال معلف قدس الله سره ma qadaka syai'un mislul wahmi. Tiada satu yang dapat menuntun, menarik akan kamu seperti angan-angan, mana bayangan yang kosong. Mic tadi. Oh, siap mic dulu. Oh, dah datang pun nak siap. Waham ialah tiap-tiap angan-angan terhadap suatu selain daripada Allah Ta'ala, yang berarti angan-angan terhadap suatu yang tidak mungkin terjadi. Itu panggil waham, setengah daripada hijab yang menarik kalbi seorang insan tadi, jauh daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tergendala perjalanan rohani dia dengan Tuhan. Iaitulah satu penyakit dipanggil al-wahmu, ialah waham. Waham mana benda yang tidak ada hakikat, perasan benda itu tak ada apa tu. Kita perasan seolah-olah seekor ular pada waktu malam dia lari, lintang bukang dia lari. Besok pagi tengok bukan ular, rupa tali sabut. Jadi yang bawa dia tadi rasa lari jauh sebab apa? Perasan seolah-olah ada seekor ular. Ataupun kalau kita perasan apa benda, sarap, kita berjalan di tengah padang pasir, tiba-tiba kita nampak lagi jauh tu macam air kan, pergi dekat tak ada apa pun. Perasan itu benda yang tidak ada hakikat, benda tak ada. Apa yang dibahas ini, iaitu kita menyangkakan seolah-olah makhluk ini boleh memberi manfaat, seolah-olah makhluk ini boleh memberi mudarat. Itu dipanggil waham. Bila perasaan ini tidak dibetulkan, maka jadilah tergendala kalbi insan berjalan kepada Ta'ala. Jadi hati dia sudah sangkut kepada makhluk, seolah-olah makhluk ni boleh memberi, padahal yang memberi manfaat dan mudarat hakikat ialah dia. Sebab nama dia tu An-Nafi' ialah ismun minal asma'i. Nafi' maknanya yang memberi manfaat. Itu satu nama daripada nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Al-Mudar, yang memberi mudarat, itu nama daripada nama-nama Allah Ta'ala. Jadi bila insan tadi lalai, ditambah pula marifat dia tidak terang,
akhirnya sudah dia bergantung kalbi dia dengan makhluk, seolah-olah makhluklah boleh memberi dia, ya, seolah makhluklah boleh menyekat, ya. Maka ini menyebabkan hijab terdinding hati seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Bila terdinding hati dengan Tuhan, menyebabkan perjalanan dia tidak akan sampai ke Tuhan. Sebab tu dia kena memahami makrifat sebenar dengan Tuhan. Kalau dia makrifat betul dengan Tuhan, dia akan membakar waham tadi, ya. Habis. Boleh? Boleh. Ha? Bosak? Sakit telinga. Kali awal betul kan. Itu mana waham. Maka adakah syai'un mislul wahmi. Tidak ada satu yang menarik qadakah. Yang mana yang menarik syai'un satu mislul waham, seumpama waham. Jadi waham ni dia akan menyebabkan tergendala, ya, seseorang tadi untuk berpaut, bersandar hanya kepada Allah SWT. Bagi perasaan seorang makhluk ni boleh memberi, makhluk boleh menyekat, makhluk boleh menghalang. Itu semua karut, ya, sebab yang memberi hakikat sebenarnya ialah Allah SWT. Jadi kerana itu hendaklah dihapuskan dia dengan banyak ingatan kepada Tuhan. Banyak zikrullah dia kena banyak. Bila zikir dia banyak, nur zikir tu akan memadamkan gelap waham tadi. Akhirnya dia akan kenal lah, dia akan nampak, dia akan terang bahawasanya pengurus pentadbir sebenar ialah Allah Subhanahu wa taala. Yang tu hanyalah bayangan saja. Kebayangan dia tidak memberi apa-apa. Kita mendayung perahu di dalam sungai yang jernih, maka ada sebatang pohon kelapa yang melintang, ya, di sungai itu. Jadi bayang-bayang ada dalam bawah sungai itu. Kita berjalan nampak bayang pokok kelapa. Adakah perlu dia berhenti? Tak payah. Bayang tak ada apa, jangan batang kelapa tu. Batang kelapa gabak perahu orang, kan? Jadi bayang nampak tak ada apa, langgau je lah, ya. Bayang tidak memberi hakikat. Jadi hakikat wujud sebenar ialah Allah Ta'ala. Makhluk adalah bayangan kewujudan Tuhan. Apa makna bayangan? Dia menjadi dalil menunjuk ke atas kewujudan dan bersifatnya sempurna segala kamalat bagi Allah Ta'ala. Jadi makhluk dipanggil bayangan. Bayang dia tidak ada memberi apa-apa. Dia masalah sekarang duk perasan, bila makrifat dia tidak kemas, dia perasan-perasan macam makhluk boleh memberi, makhluk boleh menyekat, ya, makhluk boleh menentu. Kalau makhluk boleh menentu pada hakikat, ya, tak ada seorang pun susah dalam hidup, tak ada seorang pun ada masalah. Siapa nak masalah dalam hidup? Tak nak, tapi kenapa kena? Siapa nak sakit? Semua tak nak, tapi kenapa banyak hospital, banyak doktor yang makin bertambah macam-macam. Itu menandakan apa? Hakikat daripada dia. Maka kalau dia tak jejak pada hakikat, maka dia tenggelam dalam waham, ya, kegelapan zulmatul wahmi yang menyebabkan dia tergantung, ya, daripada sampai makrifat sebenar dengan Tuhan. Ya, oleh kerana itu dia kena banyak zikrullah, kena asyik sampai dia masyghul dengan zikir tadi, dia dapat apa? Mahabbah dengan Allah Ta'ala, asyik dengan Tuhan, baru dia terbuka. Bila terbuka, baru dia kenal siapa dia Tuhan, siapa diri dia. Ya, ketika kita makrifat, bila dia tak jalikan, lenyap pandangan makhluk. Selagi pandangan makhluk nampak lagi, menunjukkan dia belum kemas makrifat dia dengan Allah Ta'ala. Habis. Itu makna waham, ya, yang banyak kena sini ni. Kadang-kadang boleh membawa kepada rosak akidah, ya. Si baik dia ada, kalau dia tak ada, mati aku. Ya, macam campang doktor ni ada. Kalau doktor tak ada, mati saya ni. Doktor pegang nyawa, doktor pun mati. Doktor pun sakit, doktor pun mati. Ya, dia kena jaga betul. Ni benda-benda yang main dalam. Urusan luar orang boleh tegur. Kita semayang, kaki kita ada najis, tak cecak, orang boleh tolong tegur. Tapi dalam, kalau tak jaga, orang tu tak tegur. Dia urusan dengan Tuhan, kalau tak dijaga, dia rosak ni. Itu maknanya, sila awas, jangan kita terperangkap dengan wahmun, ya, sangka-sangkaan yang tidak ada hakikat, ya. Habis. Kemudian anta hurrun mimma anta anhu aisun.
Wa abdun lima anta lahu tami'un. Anta mana kamu, hurrun merdeka, mimma daripada barang, anta yang bermula engkau, anhu daripadanya, aisun mana putus asa. Mana bila kalbi kita tidak diikat dengan makhluk, kita pun tak ikat dengan dia, putus asa dengan makna apa? Kita tak bergantung pada dia, maka orang tu dipanggil orang yang merdeka. Merdeka sebenar bila kalbi kita tidak dipegang oleh makhluk. Sebab tu satu warid, ya, dia kata apa? Aurada alaikal warid liyatasallama min yadil aghyar. Tuan cempakkan warid dalam kalbi seorang, ya, dia akan rasa apa? Tuan lepaskan hati dia pada gantungan makhluk. Liyatasallama min yadil aghyar, dia terlepas daripada pegangan tangan makhluk. Sebab makhluk bila pegang kalbi kita, maka dia tak boleh berjalan. Orang yang ditambat macam mana boleh berjalan? Kaki tangan tambat, suruh dia berjalan. Tertambat kaki dia, tambat tangan dia, kata, jalan. Dia kata, kau gila. Kau dah tambat kaki aku, kau suruh berjalan. Ya, kena buka ikatan baru dia boleh berjalan. Maka ikatan kalbi dengan makhluk, bergantung dengan makhluk, dia lebih kenal makhluk daripada Tuhan, ya, dia lebih kasih makhluk daripada Tuhan, dia lebih berhadap makhluk kepada makhluk daripada Tuhan. Ini semua benda orang ni masjun. Apa masjun? Orang yang terpenjara. Ya, macam mana hati nak berjalan ke hadrat Allah Subhanahu taala. Sedangkan Tuhan suruh dalam Quran, fafirru ilallah, berjalanlah kamu menuju kepada Allah taala, menuju kepada makrifat kepada dia, menuju kepada pendekatan kepada dia. Itu suruh. Jadi macam mana kita nak berjalan sedangkan kalbi kita ditambat, ya, yang kita nampak makhluk. Kita buat satu pekerjaan, satu program, satu perancangan, tiba-tiba berjaya, kalbi kita kat mana tengok? Sebab tu syariat diikat. Dapat aja kejayaan apa yang kita usahakan, tepat pantas disuruh kita lakukan sujud syukur. Sujud syukur tu isyarat kepada apa? Kita sedar bahawa benda tu adalah kurnia dari Tuhan. Ya, ini dapat apa? Satu perkara, wah, dia nampak dia, ini anak punya perancangan. Kalau anak tak rancang ni, mana boleh dapat, kan? Dulu kita buat tapi ni kita kemaskan lagi, macam-macam dia nampak diri dia. Itu panggil hijab nafs, ya, meru'yatun nafs, memandang diri. Sedangkan kita disuruh kerat benda tu, la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya melainkan dia je. Itu setengah daripada apa? Kita tengok ada terlepas atau tidak kita daripada perkara tersebut. Mana anta hurun, mana kamu merdeka. Lawan merdeka apa? Terpenjara, tertawan. Selagi kalbi kita tertawan dengan makhluk, lagi itu kita tak akan dapat berjalan hadrat ta'ala. Wah, ni kena pegang ni, macam penyanyi lah ni. Habis tu. Kemudian wa abdun lima anta lahu tami', dan engkau akan menjadi hamba kepada barang yang kau tamak. Jadi kalau dia tamak, dia tumpu kepada benda tu, maka dia akan jadi hamba pada benda tu. Ya, kehinaan seseorang bila dia tidak menghambakan diri kepada Allah Ta'ala. Dia punca daripada apa? Tamak. Satu ekor burung yang terbang di udara, bebas, ya, seronok di atas. Tiba-tiba bila dia tamakkan seketul daging yang dipasang oleh budak dalam perangkap, diturun dan diturun, akhir pung masuk dalam perangkap. Masuk perangkap, budak jolok dengan kayu. Main-main ada mampu. Berapa punca? Punca dia tamak dengan sikit benda seketul. Lepas tu bila tami'on, dia ada tamak, satu sifat yang hina. Ya, ma'basakad aqsanu zullin illa ala bizrit tama'in. Tidak merantingnya ranting kehinaan dalam diri seorang, melainkan dia tumbuh daripada biji benih tamak. Ya, satu pokok durian kita tanam, atau rambutan ke, duku ke, lansat, akhirnya dia naik bembuk, sebatang pokok naik sekaki, dua kaki, akhirnya dia besar. Dari batang dia besar, dia keluar dahan. Lepas dahan dia keluar agsan. Apa agsan? Ranting. Maka ranting ialah benda yang lebih banyak daripada dahan. Dahan kurang, batang sebatang, dahan dia, kemudian ranting banyak. Maka aghsanu zullin, ranting-ranting kehinaan dalam diri seorang, dia tumbuh daripada benih apa? Tamak. Ya, dia tumbuh daripada benih tamak. Tamak ni menyebabkan di antara terjadi daripada kurang keyakinan dia dengan Allah Ta'ala.
Sebab dia kurang, dia asyik pandang diri dia. Dia tak nampak rezeki yang Tuhan dah tetapkan. Dia gagal memandang rezeki yang Tuhan dah tetapkan. Dia nampak dia Tuhan tak nampak. Ini akhir dia tamak. Dia hambat, akhir sampai peringkat mulut dan hidung dia belaga dengan liang lahat, tanah liang lahat baru dia terperanjat tu. Jadi tamak dia akan hate. Contoh terbesar dalam Quran ialah Qarun. Qarun adalah orang yang hafiz, dia hafiz Taurat. Orang yang hafal Taurat tak sampai angka 10 orang. Taurat tu berat. Tapi dalam keadaan sedemikian dia rapat dengan Nabi Musa. Bila dia tamak aja, dia dapat ilmu kimia daripada Nabi Musa, ilmu buat emas. Dia polon sampai akhirnya jadi kaya raya dia. Kunci gedung emas dia tanggung 70 ekor kuda. Kunci je bukan emas tu. Bila turun ayat zakat, mula ranting kehinaan pertama pun dia tolak ayat. Ini bukan ayat Quran, bukan ayat Tuhan ya Musa. Ini bukan hukum Tuhan. Ini engkau dengki dengan aku, habis. Dia tolak hukum. Tak cukup lagi dia berupa perempuan zania, perempuan pelacur, berzina. Bila perempuan tu mengandung, dia suruh istihar bahawa sini dia berzina dengan Nabi Musa, habis. Ranting kedua dia suruh perempuan tu pelacur. Ranting ketiga pula dia fitnah Nabi Allah Musa, Nabi, Rasul, Ulul Azmi, Kalimullah, hebat kan? Sanggup dia fitnah. Sebab apa? Sebab tamakkan harta dia supaya tidak dikeluarkan zakat. Itu jahat. Sebab tamak ni baik kan. Lawan tamak apa? Qanaah. Qanaah memadai apa yang ada, alhamdulillah pun cukup dah. Kita bukan nak lama atas dunia kan. An-nas ni'am iza matu intabahu. Dia atas dunia macam orang tidur je, kejap dah bangun dah. Bila dia mati baru dibangun tu setelah boleh sedar. Biarlah tinggal semua sekali. Kalau ada bekalan cukup, alhamdulillah. Kalau tidak, merana besar di sana, besar azab yang menunggu dahsyat. Jadi makna dua keadaan sini. Anta hurrun, engkau akan merdeka. Mimma anta anhu aisun, engkau bebas bila engkau tidak perlukan. Makna engkau tidak menyangkutkan kalbi dengan makhluk. Kalbi kita jangan diikat dengan makhluk. Kalbi kita ikat dengan Tuan makhluk. Bergantung, bergayut dengan dia, mengharap dengan dia, bertumpu kepada dia, merayu dengan dia, buat kerja dengan dia, baru dia selamat. Kalau kita bergantung dengan nafsu, dengan makhluk, ikut arahan nafsu, akhirnya babas. Yang kedua, abdun, dan engkau tetap menjadi hamba dia begini. Lima anta anhu tami'un, kepada apa yang engkau harap dan ingin engkau tamakkan. Akhirnya jadi hamba. Jadi hamba pada apa? Budak jolok dia, burung dia kan sampai mati. Baik, andaikan tidak ada keinginan yang palsu, keinginan yang merosakkan perjalanan kepada Ta'ala, itu palsu. Pasti orang akan bebas merdeka, tidak akan diperbudak oleh sesuatu yang tidak bererti dan tidak berharga. Itulah makhluk dunia, makhluk dia takkan jadi hamba pada benda itu. Tapi oleh kerana dia tidak dapat mengenal jalan yang sebenar, dia telah dipalsukan oleh pandangan nafsu. Contohnya burung helang. Sini dia buat burung helang, Raja Wadi, yang terbang tinggi di angkasa lepas. Seronok dia kan, bebas. Sukar bagi seorang untuk menangkapnya. Tetapi bila dia melihat sebotol daging yang tergantung pada perangkap, habis. Maka ia turun daripada atas, melayang, masuk di dalam. Akhirnya dia pun terperangkap dengan sifat tamak. Maka ia turun. Oleh apa turun? Sifat tamaknya. Dari angkasa dia turun ke bawah. Maka terjebak oleh perangkap itu, sehingga dia menjadi permainan kanak-kanak kecil. Anjing dengan bayang-bayang, tu satu pepatah Melayu ni kan. Anjing dengan bayang-bayang, dia terkejun ke bawah dan akhirnya tamakkan bayangan dia dalam air tadi, dia pun habis terkejun dalam sungai. Itu maksudnya apa? Sifat tamak adalah sifat yang mengotori perjalanan seseorang. Kalbi dia akan jadi rosak. Sebab apa dia tamak? Sebab dia belum kenal siapa Tuhan. Kalau dia kenal sebenar-benar kepada Tuhannya dan dibukakan makrifat pada Tuhan, dan saya hati dia tidak akan berpaling kepada makhluk. Ketiga itu dia akan mempunyai sifat-sifat mahmudah yang sempurna. Sebab ingat kaedah tu, famadamal abdu lam yushahid awsaf rabbi ala azimah, la yumkinu an yakhruja min awsafin nafsi al-laima khurujan kulliyan. Selama mana hamba tu tidak terbuka, mana terhijab qalbi dengan Tuhan, kalau terbuka, tak mungkin dia akan dapat keluar daripada nafsu-nafsu yang keji. Secara total dia tak keluar, dia akan terperangkap. Sebab apa? Kalbi dia masih diikat, dia masih mengenal benda yang tidak bernilai. Dia seronok lagi dengan batu
ya, dengan kaca tiruan. Tapi bila dia kenal pemata sebenar, dia tak nak ambil lagi kaca tu. Kaca harga 50 sen, ni harga 500 ribu. Sebiji permata contoh dia. Tapi dia kenal penting. Bila dia kenal, baru dia akan ada sifat-sifat molek tu, ada sifat mahabbah, kasih kepada benda tu. Jadi yang kita nak kenal sini ialah zat yang wajib wujud, pentadbir, pemilik sekalian alam. Baru dikenal Allah Ta'ala yang bersifat dengan segala kesempurnaan, kalbi dia tak akan berpaling kepada yang lain, maka dengan sendiri terhapuslah sifat tamak. Tamak tak ada dah. Wa kafa billahi alim. Cukup bagi kita Tuhan mengetahui. Maka hati dia tak tamak kepada orang. Bila ibadat hati tak cukup dengan Tuhan, dia tamak pada orang. Dia tamak apa? Tamakkan pujian orang, sanjungan orang, pandangan orang, pujian orang. Habis pun akhir riak wujud semua sampai, ya. Kemudian Fatih al-Musalli, al-Muwassili panggil. Ketiga, ditanya tentang contoh orang yang menurutkan nafsu, menurut syahwat hawa nafsu dan sifat tamak. Sedang tidak jauh dari tempat itu ada dua anak yang sedang makan roti. Yang satu hanya makan roti, sedang yang satu lagi makan roti dengan keju, ada lauk dia lah. Lalu yang makan roti ingin keju, maka ia berkata kepada kawannya, berilah kepadaku keju tadi. Kalau kita lauk, ya, darca ke kari kan. Jawab teman dia, jika engkau suka, kalau mu nak, ya, saya jadikan anjingku, saya beri keju ni. Mana kau buat jadi, mana aku duduk atas belakang kau macam kuda lah kan. Ataupun lah jadi saya dapat. Akhirnya itulah jadi. Ya, orang tamak akhirnya sanggup jadi baru. Itu bahasa halus sikit. Dia sanggup jadi barwa orang kan. Ya. Makin jadi barwa je apa? Barwa nafsu, barwa dunia, barwa syaitan dia ni. Ya, sebab apa? Dia nak tamakkan benda yang tidak bernilai kan. Jaga tu. Banyak dia perangkap. Kita kata orang biasa dan ulama pun terperangkap. Bala ambak orang pun terperangkap. Boleh terbang atas udara dia wali terbalik kan. Sebab kalbi, hati kena jaga betul. Ilmu kalbi kena jaga betul. Sebab roh sir kalau kita jaga betul, selamat. Kalau tidak, dia rosak. Dia peneraju dalam jasad. Dia betul, lain betul. Kalau dia rosak, semua rosak. Jika engkau suka jadi anjingku, dia kata, saya akan menjadi. Jawab yang meminta tadi, baiklah, dia kata. Maka kawan tu pun kuda kalau dia macam anjing kan. Maka lalu diikat leher tadi dengan tali macam anjing dan dituntun. Dia pergi kawan ikut, dan dia dapat keju kan. Jadi hina. Tamak membawa kepada kehinaan, dan kehinaan bala paling besar bila terputus kalbi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan berkata Fatih kepada orang yang bertanya tadi, andaikan anak itu tidak tamak pada keju, dia dapat makan roti, cukuplah ni, apa nak banyak. Tak, ini pun alhamdulillah, tak ada lah. Tak ada dia dijadikan sedemikian. Dan saya tidak dijadikan anjing. Itu satu contoh dia lah. Kemudian terjadi, ya, ada seorang murid didatangi oleh gurunya. Maka ia ingin menjamu gurunya. Lalu dia ingin keluarkan roti tanpa lauk, dan tergerak dalam hati murid, sekiranya ada lauk pauk tentu lebih sempurna. Kemudian setelah selesai dimakan oleh guru apa yang dihidangkan itu, bangunlah guru itu keluar, tiba-tiba dibawa ke penjara untuk ditunjukkan berbagai macam orang yang dihukum. Ini masuk lokap semua ni. Tengok apa kes tu. Baik yang dipukul, ada yang dipotong tangan sebab mencuri dan lainnya. Lalu berkata guru kepada murid dia, semua orang-orang yang kau lihat ni ialah orang yang tidak sabar makan roti saja tanpa lauk. Dia kenapa guru tu kasyaf lah, dia tahu, ya, anak murid tadi nak lauk, dia makan dah tak payah lauk. Lepas tu dia bawa ambil, nampak tu. Tu semua orang yang nak bermewah dengan dunia. Nak makan, nak sedap pun nak sedap. Akhir tak cukup. Dah cukup dia apa? Merompak lah. Tipu orang, merompak, korupsi macam-macam. Akhirnya tu masuk penjara dunia, belum penjara sana lagi. Ya, sana dibakar tu. Jadi maknanya sifat tamak kita buang, maka dia akan rehat, kalbi dia akan rehat. Ya, ada, alhamdulillah tak ada pun. Dia bila tamak ada panas. Orang yang tamak ni kehidupan dia panas, dia tak duduk diam dan. Ya, tak cukup dalam negeri, luar negara pergi, dalam negara sana pergi, tak cukup atas dan tanah mana dia pergi. Dia akan kejar benda yang ditamak. Akhirnya jadi menghinakan diri daripada makhluk. Ya, akhirnya makin jauh
jauh dengan Allah Subhanahu taala. Oleh kerana itu tangkap dia punya apa, qalbi tu, hati tu, cuci qalbi dia betul-betul biar dia kenal Tuhan. Dan dia kenal Tuhan, dia tahu hakikat dia, dia takkan dibodohkan oleh sifat tamak dan nafsu ni. Maka baru dia akan dapat keselesaan dalam kehidupan semuanya. Ya, selesa hidup Tuhan bila wa itmamun naim bin nazar ila wajhil karim. Ya, nikmat akan selesa bila terbuka dia dengan Tuhan. Dia semua kes tak terbuka dan terhijab. Qalbi kita terhijab dengan Tuhan. Ini bahaya besar. Kemudian ada seorang yang baru keluar daripada penjara. Oh, hari ni cerita penjara cerita Sungai Buloh yang masih terikat kakinya dengan rantai. Keluar tapi kaki ada rantai. Yang meminta sepotong roti kepada seorang, maka dikata oleh orang yang diminta, andaikan sejak dulu lagi kalau engkau terima dengan sepotong roti, maka takkan terikat kakimu. Mana kalau engkau tak ada sifat tamak dulu, engkau tak masuk sini. Tapi kau tamak dah ada tu pun tak tu, kau nak banyak lagi, akhirnya buat benda yang tak sepatutnya. Benda yang salah, dah terhumban kau dalam penjara dunia, tu belum penjara akhirat lagi. Kemudian ada seorang melihat seorang hakim sedang makan buah-buahan yang berjatuhan di sungai. Ya, di sungai tu buah dikutip, buah tu dimakan. Maka orang itu berkata, hai hakim, ya, sekiranya engkau mahu kerja pada raja. Hakimnya apa? Ulama yang mengetahui akan hukum hakam itu panggil hakim. Kalau engkau nak bekerja dengan gaji, tentu engkau tidak sampai makan buah yang kejatuhan yang kau pungut, engkau duduk lagi istana lagi sedap. Maka dijawab oleh hakim, andaikan engkau suka menerima makanan ini, tidak susah menjadi buruh raja, jadi budak hamba pada raja. Kalau kau dapat ni cukup dah, kau pun tak jadi hamba. Kau jadi hamba, kau nampak sedap, kau tak perasan. Kau duduk tarap, kau tu jadi hamba. Kau dikulikan orang, kau dibuli orang. Mana qalbi kamu terikat dengan makhluk. Bahaya tuan, bila qalbun mu'allakun bil khalaiq, qalbi kita ditambah dengan makhluk. Sedangkan kita nak berjalan makrifat dengan Tuhan ialah hakikat diri kita tu, nur. Bukan jasad ni baling dalam liang lahat itu tuan. Ya, hebat macam mana pun jasad kita rupa paras, akhirnya apa? Habislah. Orang perempuan cantik lah, muka dia umur 20, 30, 40, masuk 50 jadi asam boy. Kan? Tengok dah berkedut asam boy yang lepas tu tua, lepas tu bangka. Akhirnya terkejut dengan liang lahat. Tu je. Tak ada apa pun, laki baik, perempuan baik, itu dia panggil sangkar luar. Jangan tertipu dengan sangkar luar. Ya. Ada seorang cerita dulu kan, ratu cantik jadi bahan rebutan orang kan. Sampai orang bergaduh, berbunuh, kena nak dapat dia kan. Kali seorang tu geram, dia ambil asid, dia simbar ke muka kawan. Habis macam habis, runtuh muka. Orang tengok ni takut jantung. Dia kena simbar asid tu belum bakar api neraka. Dengan asid dia kena je, habis lohir habis muka-muka ni. Ya, orang tengok dia pun takut. Dulu bergebut, sekarang orang takut tengok. Itulah jasad bayangan lahir insan. Jangan tertipu dengan benda tu. Ya, kita nak benda hakikat sebenar dengan Tuhan. Ya, tu cari jalan Tuhan, tu jalan sebenar. Kalau dia cari jalan nafsu sampai mati pun tak habis tuan. Nafsu ni mana cukup. An-nafsu katif. Ulama kata nafsu ni macam budak-budak. Faham? Tuan-tuan ada duit berapa kat dalam tangan? 1,000. Bawa budak pergi emporium, tak cukup lah. Yang nu dia nak, bertak nak dia bergolek. Nak mak dia beli, jalan depan yang ni pula dia nak. Dia balikkan dia main, dia buang. Itulah perangai budak-budak. Nafsu macam budak-budak. Dia dapat betul nak employ, itu dia kerja dia. Akhirnya kita terjadi dibodohkan oleh nafsu. Sebab tu keluar daripada nafsu tu nikmat besar. Khuruju minan nafs hiya ni'matul uzma fa innahu hijabun bainaka wa bainallah. Kamu dapat keluar daripada nafsu, dia tidak bodohkan kita kudakan dia. Ya, itu nikmat paling besar. Sebab nafsu ni hijab antara kita dengan Tuhan. Terdindingnya manusia sebab melayankan nafsu. Ya. Tu. Bila kita hidup dengan sederhana dah tak ada apa. Yang ada pun tak habis nak cukup. Tak payah kita nak berat-berat buang masa. Jadi buang masa nak mencari, nak menghimpun, nak apa, akhirnya ibadat dia jadi benda sampingan. Padahal cari makanan di kehidupan dunia itu benda sampingan. Ya. Dunia ni kita ambil dia sebagai keperluan. Jangan jadikan dunia sebagai matlamat. Matlamat kita ialah Allah wa anna ila rabbikal muntaha. Bertuhan kamu ke muncak. Hidup kita ialah dia ke muncak dia. Ya.
Lepas tu ajar anak-anak, kalau cikgu sekolah tanya, apa cita-cita kamu? Allah tu. Terperanjat cikgu dia. Kau mana guru kau belajar? Buat cikgu dia pun bodoh. Yang berbebal. Ya. Nak dapat dunia, jadi kerja puluh-puluh ribu gaji, itu apa hari nak makan? Matlamat kita dia, wa anna ila rabbikal muntaha. Ya, cari dunia sekadar perlu ya. Ya. Kalau kita tak makan pula, kita bukan malaikat, kita perlu makan minum. Itu sebagai keperluan. Dunia ambil sebagai keperluan. Adapun jalan kita dengan Tuhan, itu matlamat. Ya. Sebab Tuhan kata, wa ma khalaqtul jinna wa ins illa liya'buduni. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadat, mana mengenal, illa liya'rifun. Semua mereka dikenal, dia kenal Tuhan, dia tahu matlamat, dia selamat. Dia masalah tak kenal Tuhan, dia bahaya. Dia kenal makhluk lebih daripada kenal Tuhan. Bila kenal apa tuan? Orang kau dah kenal apa? Dia jatuh hati dengan makhluk, tidak jatuh hati dengan Tuhan, habis. Ya, ada jam hati dia akan dipanggil masjun atau muallaq, diikat. Maka diikat habis. Bila dia tak berjalan ke Tuhan, dia berjalan tempat lain. Dia berjalan tempat lain, dengan dunia, dengan syaitan. Bila jadi hamba, itu panggil hamba bagi benda. Kemudian satu lagi, man lam yukbil 'ala Allahi bimulatafatil ihsani quyida ilaihi bisalasil imtihani. Dia satu cerita kan, uslub dakwah seorang wali kan. Jadi seorang ni datang jumpa dia. Dia kata, ya Sayyidi Syekh, saya nak masuk jalan tarekat tuan ni. Dia ambil pasir kan, pasir ni boleh bertukar tak jadi emas gitu. Apa tuan tu Syekh kata? InsyaAllah wali. Tu Syekh tu bijak. Apa tu? Jangan main telefon. Yang kita jual telefon ni kan. Padam telefon. Jadi bijak ni Syekh tadi, tak apa, insya-Allah boleh. Kalau dia tak bijak macam, hei, orang nak buat tuan, kau nak kerja iman, kau nak kerja dunia, kau gila, bongkar kau orang lagi. Kan? Tak apa tu. Bila dikenalkan, dididiknya seorang tadi sampai dia makrifat kepada Tuhan, Syekh tanya, nak tak benda yang tu? Tak nak tuan, tak nak. Minta maaf boleh tak nak. Ini lagi hebat. Apa dia tahu? Ya, bila terbuka hijab dikenal, dia tak nak dah benda tu. Dia kenal siapa dia Allah Ta'ala. Jadi penting jalan makrifat. Kalau dia kenal siapa Tuhan, nasihat hati dia tak akan berpaling kepada yang lain. Jadi kesimpulan, berpaling ni hati kepada lain menandakan dia belum betul kenal siapa dia Allah Ta'ala. Ya, sebab dia tak kenal, dia tak cinta. Ya, dan hati dia akan cinta benda paling hebat. Maka siapa benda paling hebat daripada Ta'ala? Allah Ta'ala bersifat dengan apa? Segala kesempurnaan. Makhluk bersifat dengan lawan segala kekurangan. Tapi kenapa benda kurang kita nak? Orang bagi kita sejuta dengan bagi RM1. Tak nak, saya nak RM1 dia. Dia macam pun kan? Maknanya dia tak kenal. Sebab dia budak-budak tak kerti ni apa kertas apa dia kan. Bila dia kenal, jangan. Dia tak ambil RM1, dia ambil yang mahal. Itulah kita. Maknanya kalau dia kenal siapa dia Ta'ala, nasihat kalbi takkan berpaling. Sentiasa dia membina kecintaan dan takarub pendekatan dia dengan Tuhan. Dia ambil kelazatan di situ. Cari jalan untuk berlazat dengan Tuhan. Bi falyafrahu. Bahawa dia akan tamam hidup. Selagi kita nak berlazat, ada dalam hati kita seronok dengan dunia apa, itu orang tu masih jauh mahjub. Dan bila mahjub, dia jauh dengan Tuhan, bahaya. Sinaran nur dikuang. Sebab kena banyak zikir kita ni. Sampai dia kasih betul dengan Tuhan, dia sedap. Ketika itu insya-Allah banyak lagi pembukaan rahsia yang akan dibuka oleh Allah Ta'ala. Kemudian siapa yang tidak suka mengharap mendekat di kepada Ta'ala dengan halusnya pemberian kurnia Tuhan, maka akan diseret supaya ingat kepada Ta'ala dengan rantai ujian. Mana man lam yukbil, sepatutnya kita adalah berhadap. Sebab penting bila kita kenal Tuhan, nasihat hati dia akan tawajuh berhadap kepada Ta'ala dengan lazat. Tapi kalau kerana dia belum apa kenal, jadi maknanya dia sepatutnya dia menghampirkan berhadap Tuhan bimulatafatil ihsan. Dengan nikmat Tuhan yang tanpa banyak ni, cukuplah kita nak merapatkan diri. Ya, tak sahaja dia kita berpaling dari dia, tapi tak reti juga. Maka Tuhan kesian dia, Tuhan buat uslub yang kedua. Orang panggil plan B, Tuhan buat apa? Quyida ilaihi bisalasil imtihan. Tuhan kait terik dia dengan rantai ujian.
Dulu mulut ni nak sebut nama Tuhan bukan berat, tuan. Masjid surau lah tu tak kenal. Tuan hantar satunya bam, aksiden, kaki dah terjongkang kat kepala kena skru, kaki masuk besi semua, baru dia buka. Ya Allah, baru mulut dia buka. Ya Allah, ya Allah. Kalau aku baik ni aku nak pergi surau masjid dah. Baru dia ingat. Mana tu masih Tuan sayang. Kalau Tuan tak sayang, Tuan tutup habis, tuan. Ya, langsung tak nampak. Jadi dua cara tu. Ada kala sepatutnya kita datang ke Tuhan tadi dengan memandang segala ihsan dia, memandang segala rahmat kurniaan dia, cukup dah malu kita dengan Tuhan. Itu orang cerdik. Kalau tidak, Tuhan terik dengan rantai ujian. Dia kenakan ujian, baru dia sedar. Jadi maksudnya orang yang terbaik datang dekat dengan Tuhan dengan dia faham, ya, siapa dia, siapa Allah Ta'ala. Dia sebagai penumpang yang mengemis kita atas muka bumi Tuhan ni dengan ihsan Tuhan. Dia benarkan kita beberapa ketiga, bukan lama sangat. Dia beri pula rezeki, dia beri je bermacam-macam nikmat yang tidak terhingga, kan. Sebab tu ada seseorang dia kena jantung, sakit jantung, dan dia ketika jantung tak nak pergi, dia rasa macam nak mati. Dia kata kalau boleh orang bayar satu minit tu berapa ratus dia bayar, orang nak boleh apa? Nafas. Baru dia tahu. Kan kita tak rasa tu kan. Sedap terik peri, kan. Makan peri senyap boleh ke. Sebab tu isilah dia tu, nafas kita tu. Ya, jantung sebelum dia jam tu, dia tarik tu, tarik dengan isi, tarik Allah, lepas pun Allah. Itu zikir nafas jalan sentiasa kita dengan dia sebagai mensyukuri nikmat. Ya, jantung daripada kita lahir pun ibu kan 4 bulan 120 pum dia tiup roh, 3 jantung bergerak sampai sekarang tak ada berhenti, kan. Tuan-tuan pun jantung ada berhenti, dia berhenti 2 minit ke. Dia awak dia out tu orang. Kau pergi buat jantung kan, jalan ini okey lagi. Bila dia slow, dia memilih jalan lurus. Dah buat dia habis tu. Dah padam. Baru kita tahu besarnya, ya, Tuan pam jantung tak pernah berhenti. Maka isilah ikut nada dia. Allah, Allah. Baru cantik, baru dia berkat, kan. Habis. Guna kata siapa yang tidak suka sedar, ya, zikir kepada Allah Ta'ala ketika dia sihat, murah rezeki. Sepatutnya dia malu dengan Tuhan, dah banyak dah, Tuhan beri dia kurniaan, kan. Maka akan dipaksa, dia ingat zikir, mana ingat kepada Allah dengan tibanya bala bencana. Dia kena bala baru dia, ya Allah, ya Allah. Tu seeloknya jangan macam yang kedua lah. Yang pertama cukup tu, hamba yang beradab, dia cukup dia mengingati Allah dan dia sedar tanggungjawab Tuhan apabila dia memandang nikmat Tuhan yang tidak terhingga, ya. Wa in ta'undu nikmatallahi la tusah. Kerana itu nikmat Tuhan tak ada muka manusia boleh hitung. Nikmat diberi lain, kan. Yang nikmat al-sarf dipaling. Nak tahu, kita pergi setiap bulan, sebulan kurang-kurang sekali kita pergi ziarah hospital. Berbanyak jenis penyakit semua tak ada kat diri kita. Ya, betapa besarnya nikmat Allah. Kalau Tuhan jadi selang-seli macam hari ni sihat, besok sakit, lusa sihat, tu sakit, tukar-tukar. Orang mengarung kita, kan. Kadang setahun tak pernah kena sakit, ya. Jadi kita tengok benda tu, dia lebih bercas dalam rohani kita, lagi dapat dekat dengan dia. Maka dalam hal yang kedua ini, Allah Ta'ala berkenan akan menuangkan nikmat kurnia sebesar-besar kepada hamba tadi. Ya, kadang-kadang ditarik dengan rantai. Kalau dia tak nak tarik, habis, tuan-tuan. Lagi dibuat jahat, lagi dilambak. Ambil. Itu dipanggil apa? Istidrat, permuaan. Akhir pap dia tangkap, dia buang neraka. Wala ayazabillah. Itu di antara dia sebut Tuan Pengarang, minta kita ni apa? Biar kita dapat menghadap ikbal qalbi kepada Tuhan dengan mulatafatil ihsan. Jangan memandang ihsan Tuhan terlampau banyak kepada kita. Nikmat dia tidak terkira. Itu saja hamba yang beradab dengan Tuhan, tu cara dia. Kemudian summa qala wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina wa maulana Muhammadin ala Allahumma ighfir lana wa ma sallallahu fa inna khairal Qur'an. Alhamdulillah. Subhanakallahumma. Ya, dari